Jadi pemandu teksi itu seakan baru tersedar daripada lamunan. Dia terus bergegas membuka bonet kereta. Dia keluarkan tayar gantian lalu menggantikan tayar kereta yang pecah dengan segera. Tok Alang hanya bersahaja melihat telatar kedua pemandu tu. Seperti tak ada apa-apa yang terjadi. Dan pemandu lori itu bermonolog. Siapa pula orang tua ni? Jadi pada waktu tengah hari tu, dekat balai polis kandang, jadi Tok Alang pun cakap Alhamdulillah, selesai. Dah, jom hantar kami semua ke Sungai Rambai. Jadi pemandu teksi tu mengangguk setuju. Bujur tayar gantian tu bukan jenis yang kecil. Bolehlah digunakan sementara nak dapatkan tayar yang baru. Jadi Pak Usuk pun tanya, apa nama kamu ni? Maksud aku nak panggil kamu ni apa? Oh pakcik, panggil saya Sidik je pakcik. Yang kamu pula? Panggil saya Komen pakcik. Pemandu lori tu cakap. Alhamdulillah, hari ni dah terjalin dah satu hubungan silaturahim ni. Panggil aku Tok Alang. Ini sahabat baik aku, Pak Usop. Jadi aku doakan kamu berdua ni dikurniakan dengan rezeki yang melimpah ruah, insyaAllah. Sidik, jom. Kami perlu sampai ke Sungai Rambai ni sebelum pukul 2, kata Tok Alang. Jadi si Sidik ni mengangguk lah. Dia mengangguk faham. Jadi selepas diorang dah bersalaman dengan Kumin, dah bertukar-tukar nombor telefon dengan Kumin, mereka bertiga pun berpisah dengan Kumin ni. Tapi sebelum berpisah, sempat Tok Alang ni memberi pesan. Kumin, kalau kamu ada masalah apa-apa Kumin, jangan takut-takut untuk hubungi aku ya. Baik Tok. Saya ingat pesan Tok ni, jawab Kumin. Jadi teksi yang membawa mereka tiga ni pergi berlalu menuju ke arah destinasi. Jadi tengah bawa kereta, tengah bawa teksi tu, tiba-tiba Sidik memberanikan diri untuk bertanya dia. Tok Alang, boleh tak kalau saya nak bertanya sikit Tok Alang? Jadi Tok Alang pun hanya mengangguk sambil matanya tertancap ke cermin pandang belakang tu. Power betul Tok Alang kan, kena langgar lori pun macam tak ada apa-apa je. Sebenarnya apa benda yang Tok amalkan itu kan? Dan Tok Alang masa tu hanya memandang ke arah keluar kan? Dia tersenyum seorang-seorang. Alah Sidik, adalah sedikit amalan ni dik kan? Tapi amalan ni tak penting sebenarnya Sidik. Yang pentingnya ni, apa nama ni? Tawakal. Aku bagi kamu contoh Ada macam-macam ayat Quran yang boleh kita gunakan mengikut sesuatu kegunaan ni. Tapi adakah ianya akan menjadi? Tak semestinya Sidik. Aku ambil contohlah ayat kursi. Ayat kursi ni bagus dijadikan pendinding. Tapi bila si setan ni duk berdiri depan kita, adakah dengan membaca ayat kursi ni setan-setan tu semua lari? Tak semestinya Sidik. Dah berapa banyak kali dah kita dengar cerita-cerita daripada orang, si setan ni mengajuk kembali orang yang membaca ayat kursi tu. Setan tu membaca ayat kursi jauh lebih baik daripada kita, tahu Sidik. Kamu pernah dengar? Jadi Sidik hanya menganggukkan kepala dia. Perkara yang dikatakan oleh Tok Alang tu banyak berlaku sebenarnya. Aku ni bukannya apa Sidik. Apa yang aku nak katakan ni adalah bukan amalan tu yang menjadi titik tolak, tetapi diri kamu yang menentukan amalan kamu. Sama ada dia betul menjadi ataupun tidak. Tu ajarlah saya tu. Kamu ni ada-ada je lah Sidik. Kalau ada umur yang panjang nanti, kamu carilah aku kemudian. Sekarang ni aku ada kerja yang patut diselesaikan ni. Jadi masa tu si Sidik tersenyum girang mendengar kata-kata si Tok Alang ni. Pak Usuk pula matanya dah mula melayu sebabkan mengantuk. Dan secara tiba-tiba, pak, Tok Alang menepuk peha si Pak Usuk ni. Terkejut besar Pak Usuk. Apa benda kau ni Lang? Aduh, macam nak gugur jantung aku ni Lang. Kamu ni membuta pula. Kita dah tak jauh dah ni. Lebih kurang dalam 5 minit lagi kita nak sampai ke pekan Sungai Rambai ni. Tok Alang merapatkan diri dia ke bahu Sidik masa tu. Sidik, kamu turunkan kami kat pekan. Ada orang tengah tunggu kami kat situ, arah Tok Alang. Jadi si Sidik ni macam okey,
Okey Tok. Nanti saya berhentikan Datuk dengan juga Pak Usop dekat pekan tu. Jadi setibanya di pekan Sungai Rambai ni, teksi diberhentikan di hadapan sebuah kedai runcit Cina. Jadi setelah membayar tambang dan menurunkan beg, jadi teksi tu pun geraklah, berlalulah pergi. Mananya orang yang kamu kata sedang tunggu kita tu? Jadi Tok Alang dengan Pak Usop ni memandang sekeliling. Tak jauh daripada situ terdapat sebuah Toyota Vios dengan seorang pemuda yang berdiri dekat sebelah dia tu, melambai-lambai ke arah dorang ni. Itulah kot dia. Jom. Cakap Tok Alang. Jadi mereka pun bersalaman. Pemuda tu memperkenalkan dirinya sebagai Apai, cucu kepada Pak Yus yang menelefon Tok Alang ni. Pakcik, mainlah pakcik. Kita ke rumah dulu. Datuk saya pun tengah menunggu tu, kata si Apai ni. Pai, ni Pak Usop nak tanya ni, rumah kamu tu ataupun rumah datuk kamu tu jauh ke Pai? Taklah pakcik, tak jauh pun. Dekat depan tu ada simpang masuk ke Parit Putat. Masuk ke dalam sikit, jumpalah insyaAllah, ujar si Apai sambil menunjuk ke arah sebuah simpang yang tak jauh daripada situ. Jadi di serambi rumah, kelihatan seorang tua yang tak berbaju sedang menunggu Tok Alang ni. Dia adalah Pak Yus, dan dia sedang asyik menyedut rokok gulungnya yang digulung bersama tembakau Jawa. Dan dia tengah hisap. Vios yang dinantikan pun dah sampai. Jadi Pak Yus pun tu ringkas bangun. Lepas tu dia pun turun tangga. Assalamualaikum. Jadi si Pak Yus ni, dia mulakan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab mereka berdua serentak sambil keluar daripada kereta. Pak Yus terus mendapatkan mereka berdua, lalu mereka bersalaman. Jadi Pak Yus pun cakap, kita ni dah lama dengar cerita pasal awak ni. Memang nak sangat-sangat saya jumpa dengan kamu ni sebenarnya, kan? Jadi pada waktu tu Tok Alang terketawa kecil masa tu. Alah Yus, kita ni biasa-biasa je lah. Apai? Bawa beg atuk-atuk ni semua ke atas. Alang, main lagi. Jom naik, jemput naik. Alang, ni nak tanya. Yang ni kawan kamu ya Alang? Tanya Pak Yus. Oh Pak Yus. Ya. Kenalkan, yang ni Usop, pembantu kita insyaAllah. Dia dah biasa dah ikut kita keluar membantu orang ni, kan? Tapi itulah, kan, bila dia tak ada benda nak buat ni, saya jemputlah dia datang sekali, bantu-bantu apa yang patut, insyaAllah, ya. Jadi mereka bertiga ni naik ke serambi. Dan tak berapa ketika kemudian, isteri Pak Yus tiba bersama dulang yang berisi teko dan cawan. Jadi bila dah sampai kat situ, Pak Yus pun buka mulut. Alang, Usop, memang jemput minum. Jadi dalam keadaan macam tu, mereka berbual kosong tentang macam-macam perkara. Sesekali terdengar mereka tertawa. Sesi perkenalan di antara mereka tu perlu ada supaya pekerjaan yang bakal dilaksanakan akan dipermudahkan. Jadi Tok Alang buka mulut tanya, mana Pak Yus dengar cerita pasal kita ni? Dan pada waktu tu, Pak Yus hanya diam seketika. Jadi dia pun menghirup kopi O yang panas. Dari kawan yang kenal pada Alang, katanya dia pernah ditolong lama dulu. Siapa Zubi. Dia duduk masjid tanah. Apa nama kampung tu? Air Limau. Dan pada waktu tu, si Tok Alang berfikir sejenak. Dia pun dah lupa siapa sebenarnya ni. Jadi si Pak Usop mencuit lutut si Tok Alang ni. Lang, kamu lupa ke Lang? Kes budak perempuan yang dicalik minat cenuai tu. Dan masa macam tu, muka Tok Alang tiba-tiba berubah. Barulah dia ingat. Oh, budak tu, ya Allah. Maafkan aku. Maklumlah dah tua, kan? Tapi kita tak sangka pula si tua ni diingatnya lagi. Usik Tok Alang
lalu disambut oleh gelak ketawa mereka bertiga ni. Jadi Pak Usop masa tu pun cakap, kita nak minta diri dulu untuk berehat lah. Lagipun belum solat Zuhur lagi ni. Oh ya, baik. Lupa pula kita. Mari kita tunjukkan bilik kamu berdua. Jadi lepas solat kita makan tengah hari dulu. Nanti petang sikit kita berbual lagi. Jadi mereka bertiga ni bingkas bangun lalu masuk ke dalam rumah. Beg mereka ni dibawa oleh Pak Yus. Jadi pada petang tu dekat belakang rumah, semasa Mak Leha, iaitu isteri pada Pak Yus ni sedang menabur makan di reban ayam, datang seorang lelaki dalam lingkungan umur 40-an, dengan tak berbaju dan berseluar hitam. Siapa tu, Mak? Oh, mak kau. Terkejutlah Mak Sabri. Terkejut. Semangat. Astaghfirullahalazim, kata Mak Leha sambil menggosokkan dada dia ni. Mak, siapa tu, Mak? Entahlah, kawan ayah kamu kot. Mak tipu aku ni. Mak ingat aku bodoh ke, Mak? Mak Leha buat tak tahu je apa yang dikatakan oleh si Sabri ni. Dia terus menaburkan makanan ayam ni. Sebelum dia datang aku dah tahu dah dia siapa. Kenapa mak dengan ayah buat aku macam ni? Aku tak pernah tahu kacau orang, ujar si Sabri ni. Mak Leha berhenti menaburkan makanan. Dia merenung muka anak dia ni. Sabri, engkau tu yang dah berubah. Kau tak tahu apa benda yang kau tengah buat sekarang ni? Engkau tu tak sedar lagi. Dan secara tiba-tiba, ketepang, Sabri menumbuk dinding reban ayam tu sampai kan tebus. Jadi si Mak Leha ni menjadi agak seriau dengan perlakuan si anak dia ni. Mak jangan campur urusan aku, Mak. Sabri, jangan kurang hajar dengan Mak, Sabri. Tiba-tiba Pak Yus muncul bersama Tok Alang dengan Pak Usop. Tok Alang masa tu merenung tepat ke arah mata si Sabri ni. Tapi dalam masa yang sama, Sabri mengelak untuk bertentang mata dengan si Tok Alang ni. Ayah, halau dorang ni balik lah, ayah. Buat apa datang sini, tak guna dorang ni. Halau lah dorang balik. Si Sabri menudingkan jari dia ke arah Tok Alang, ke arah Pak Usop. Dan mata dia tu masih lagi dihalakan ke arah lain. Dan masa tu Tok Alang hanya tersenyum sambil memeluk tubuh masa tu. Jadi masa tu Pak Yus pun jawab dekat si Sabri ni, diorang ni semua tetamu aku. Kenapa? Engkau takut ke? Takut apa takut? Dan Sabri terus beredar keluar daripada kawasan reban tu. Dia lalu dekat sebelah ayah dia ni, dia lalu dekat sebelah Tok Alang, dia lalu sebelah Pak Usop. Dan masa tu Tok Alang hanya merenung je ke arah Sabri ni. Senyuman masih tak lekang daripada bibir Tok Alang ni. Dan secara tiba-tiba Tok Alang pegang bahu Sabri. Dia sedang nak menguji sesuatu. Sabri macam orang kata tak mengendahkan langsung si Tok Alang ni. Dia terus menepis tangan Tok Alang lalu beredar daripada situ. Berat ni, bisik Tok Alang. Dan bisikan tu didengar oleh Pak Yus. Alang, Usop, jomlah kita masuk ke rumah. Nanti kita ceritakan. Dia ni lah yang kita maksudkan tu sebenarnya. Tapi kejap lagi lah kita ceritakan, ujar Pak Yus. Lalu mereka meninggalkan Mak Leha yang masih lagi menabur makanan. Jadi bila dah masuk rumah, dekat bahagian ruang tamu, Tok Alang buka mulut. Yus, dia ni ke yang Pak Yus maksudkan? Betul ke? Dan masa tu Pak Yus hanya mengangguk je. Dan Pak Yus pun terus buka mulut dan tanya, Lang, ini saya nak tanya kau ni, Lang. Masa Alang pegang bahu anak kita tadi, apa yang Alang rasa sebenarnya? Sebenarnya Yus, apa yang aku dapat rasakan ni,
adalah warisan turun-temurun daripada 3 lapisan nenek moyang dia sebenarnya. Ada sesuatu yang mengikat darah anak kamu ni, Yus. Betulkan aku kalau aku kesalah, Yus? Ujar Tok Alang. Dan masa tu Pak Yus hanya mengangguk kepala dia. Lemah je dia mengangguk kepala dia. Ini, Yus, aku rasa benda ni dia seolah-olah macam saka. Tapi bila kita amati betul-betul, nampak macam bukan. Benda ni dia tak menjaga harta keluarga. Aku nak terangkan pun tak tahulah macam mana, Yus. Tapi aku rasa anak kamu ni dia dah berkahwin dengan syaitan sebenarnya. Dan bila Pak Usup dengar benda ni, telan air liur masa tu dia. Sebab apa? Sebab ini adalah kali pertama Pak Usup dengar kes yang macam ni. Dan dalam masa yang sama, Pak Yus buka mulut. Dulu Tok kita pernah ceritakan perkara ni sebenarnya, Alang. Sob, moyang kita melakukan perjanjian dengan si setan kerana dia tak dapat terima dengan kematian isteri dia ni. Jadi si syaitan tu pun menjalankan tipu daya, kononnya arwah isterinya ni dihidupkan kembali. Padahal setan tu lah yang menyerupai arwah isteri dia ni. Dan bila dengar benda macam ni, Pak Usup terus tanya, jadi bagaimana pula syaitan ni boleh datang dekat anak Pak Yus pula? Dan masa tu Pak Yus tarik nafas dalam-dalam. Itulah masalahnya, Sob. Kita pun tak tahu sama ada perkara tu ada kaitan ke tidak. 3 bulan lepas, anak kita kematian isteri dia. Dan dia ni dah macam orang gila. Tak dapat nak terima kenyataan. Dan kita orang pun adalah bawa dia pergi berubat. Dan ada yang bomoh mengubat dia, mengatakan yang arwah isteri dia tu mengenakan minyak dagu ke atas anak kita. Dan bomoh tu tak sanggup nak mengubat anak kita disebabkan minyak dagu tu yang sangat-sangat kuat. Dan tiba-tiba Pak Yus diam je. Lepas tu Tok Alang mencelah. Kenapa Pak Yus diam je ni? Tak adalah, Lang. Lepas pada tu tiba-tiba dia pulih. Dia pulih sendiri. Lepas tu dia macam dah tak ada, jadi macam orang gila dah. Tapi sebelum tu, kalau dia pergi ke mana-mana, baju arwah isteri ni mesti dia akan sangkutkan dekat baju. Kejap-kejap dia berjalan, kejap-kejap dia akan cium bau tu. Macam orang gila. Memang sebiji macam orang gila. Tapi walaupun dah orang kata dah pulih, perangai dia ni menjadi sangat-sangat pelik, Tok Alang. Pelik sangat. Pelik yang macam mana tu? Apa yang jemput kamu berdua tadi tu? Anak dia. Apa itu? Ada 3 orang semua dia. Mereka bertiga ni dihalau keluar daripada rumah. Jadi si Apai ni duduk dengan kita. Yang lagi 2 orang tu anak perempuan. Duduklah dekat rumah anak perempuan kita. Dan masa tu Tok Alang tanya, Yus, dah berapa lama jadi macam ni, Yus? Adalah lebih kurang dalam sebulan. Rumah dia tu bertutup sentiasa. Jadi hari tu kita ada juga suruh si Apai mengendap dekat rumah dia tu, kan? Pada waktu siang tak ada pula apa-apa yang terjadi kat situ. Tapi bila si Apai pergi pada waktu malam, rumah dia tu, Lang, busuk ya amat, Lang. Kalau kita berdiri kat luar kawasan rumah pun memang bau busuk rumah dia tu. Jadi pernah satu hari tu, ada seorang kawan kita ni ternampak ada satu lembaga masuk ke dalam rumah tu menerusi tingkap. Jadi bila dia cuba untuk menyiasat, manalah tahu kokok anak kita tengah berhalwat ke apa kan. Dia tak tahan dengan bau yang keluar daripada rumah tu. Dan lepas pada tu, dia terdengar macam ada bunyi perempuan ketawa mengilai daripada dalam rumah. Habis kalau dah jadi macam tu, kawan kamu tu ada pergi meninjau kat situ? Tak ada pula, Tok Alang. Sebab kan katanya dia takut. Dia tak berani nak datang lagi rapat.
Bau yang busuk tu pun antara penyebab dia. Dan pada waktu tu, bau kita rasakan macam ada benda yang tak kena. Dan seolah-olah benda ni ada kaitan dengan perjanjian moyang kita, Tok Lang. Cuma saya pun tak tahulah sama ada betul ke tidak. Dan masa tu Tok Lang hanya mengangguk faham. Baiklah. Jadi malam ni kita akan menyiasat dulu. Pak Yus, ni saya nak tanya pada kamu ni. Kamu ada persalinan serba hitam? Persalinan serba hitam? Kalau baju Melayu serba hitam adalah, boleh? Boleh. Itu tak ada masalah. Dah lah Pak Yus. Pak Yus tak payahlah risau. Tepat pukul 12 malam ni kita akan mula menyiasat. Nak siasat? Nak siasat apa lagi Tok Alang? Bukan ke Alang boleh terus bertindak? Dan masa tu Tok Alang hanya tersenyum je. Sambil-sambil tu dia menepuk perlahan bahu Pak Yus masa tu. Yus, tak boleh Yus. Kalau awak pergi hospital pun, doktor perlu melakukan ujian sebelum tahu apa penyakit yang kamu ada. Sabar ya, insyaAllah. Semuanya akan selamat insyaAllah. Kita doa banyak-banyak. Dan masa tu Pak Yus mengangguk faham. Dia ikut aja kata-kata Tok Alang ni. Walaupun hati dia ni dah rasa macam gundah gulana. Jadi tiba je waktu malam, dia orang berdiri dekat depan rumah, siap serba berpakaian hitam. Jadi sebelum mereka bergerak ke rumah Sabri, Tok Alang perlu menerangkan sesuatu. Usop, Yus, sebelum kita pergi ni, aku nak ingatkan, sebarang apa yang kita bakal nampak ataupun yang kita bakal lihat, jangan ditegur ya. Tak kira betapa teruk sekalipun, kita kena tetapkan hati kita. Kita kena teguhkan iman kita. Aku tak terlalu risau sangat pasal si Usop ni, sebabkan dia dah biasa nampak benda-benda macam ni. Tapi kau tu Yus, kau dah bersedia ke? Masa tu Pak Yus hanya mengangguk faham. Jangan dilupa, tujuan kita malam ni adalah untuk menyiasat. Selepas tu kita akan balik dan kita akan susun rancangan kita. Jadi jika memerlukan kita untuk membawa pihak berwajib untuk jadi saksi, kita perlu lakukan. Dah Yus, kamu jangan risau. Apa aja yang kita buat malam ni dan malam berikutnya adalah rahsia antara kita bertiga. Itu yang aku boleh janji pada engkau Yus. Dan masa tu Pak Usop dengan Pak Yus mengangguk faham. Usop, ni aku nak tanya, kamu ada bawa lada hitam dengan garam? Ada Lang. Baiklah, kamu bacakan doa macam biasa ya. Boleh Tok Lang. Jadi mereka bertiga pun menadah tangan memohon perlindungan daripada Allah yang Maha Berkuasa agar segalanya selamat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, jom kita ke sana. Pak Yus, kamu jalan dulu ya. Bawakan saya dengan Pak Usop ni kita ke sana ya. Jadi mereka pun jalan menuju ke rumah Sabri yang terletak lebih kurang dalam 200 meter daripada situ.